Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih bersama saya Aziz Ana Alam. Dan beberapa hari lagi kita rakyat Malaysia akan menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi untuk menentukan masa depan negara. Dalam Kita Bersama menjiwai semangat PRU ke-15, diingatkan agar sentiasa berhati-hati dan waspada terhadap kesahihan sesuatu berita. Lebih-lebih lagi maklumat atau informasi yang disampaikan melalui platform media sosial. Tak pasti, jangan kongsi. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Dan sejak akhir-akhir ini, semakin ramai individu yang mula cakna tentang ilmu kewangan peribadi. Bermula dengan menerapkan amalan menabung, menguruskan perbelanjaan supaya tidak melebihi pendapatan sehingga menceburi dunia pelaburan. Namun orang ramai harus diingatkan mengenai peningkatan mendadak penipuan pelaburan yang dipromosikan dalam media sosial. Baru-baru ini telah tersebar surat palsu mengenai pelaburan patuh syariah menggunakan nama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang meminta mereka yang terpedaya supaya pelanggan memindahkan wang ke akaun peribadi tertentu. JAKIM dalam satu kenyataan bagaimanapun menafikan mempunyai kaitan dengan surat tersebut serta meminta orang ramai agar berhati-hati dengan penipuan berkenaan. Rakyat diingatkan sentiasa berwaspada dan tidak terlalu mudah diperdaya sehingga menjadi mangsa sindiket penipuan yang berleluasa ketika ini. Antara sindiket penipuan yang aktif adalah penipuan pelaburan tidak wujud, penipuan penyampaian melalui panggilan telefon, penipuan belian dalam talian, penipuan tawaran kerja dan penipuan pinjaman tidak wujud. Serta baru-baru ini tular di media sosial satu sindiket penipuan yang menggunakan nama Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia ataupun MIDA. MIDA memberi amaran kepada orang ramai sekiranya menerima mesej atau dimasukkan ke dalam kumpulan chat di platform media sosial terutamanya di Telegram dan WhatsApp untuk tidak terpedaya kerana terdapat banyak akaun penipuan yang mendakwa sebagai lembaga tersebut. Polis Pulau Pinang mengesahkan video sekumpulan lelaki bermain alat muzik ketika solat Isyak di sebuah masjid di Sungai Penang, Georgia Town adalah video lama yang ditular semula. Video berdurasi selama 1 minit 40 saat itu ditular semula oleh individu tidak bertanggungjawab sejak semalam yang dikesan menerusi aplikasi TikTok dan juga Facebook. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, terdahulu perarakan keagamaan di Jalan Jelutong berhampiran Masjid Makbul itu berlaku pada 11 Oktober 2017. Katanya video itu juga dimuat naik semula ke laman media sosial pada 27 Oktober lalu oleh individu tidak bertanggungjawab berkenaan bagi mengapi-apikan isu perkauman dan keagamaan. Menerusi video itu memamparkan sekumpulan lelaki memakai baju kuning bermain muzik berhampiran masjid berkenaan ketika azan berkumandang. Tentera Darat Malaysia TDM menafikan kenyataan yang tular di media sosial kononnya Panglima Tentera Darat PTD Jeneral Zamrul Muhammad Zain membenarkan Menteri Kanan Pertahanan Hishamuddin Hussein untuk berkempen di mana-mana kem Tentera Darat. TDM menjelaskan kenyataan PTD telah dimanipulasi oleh pihak berkepentingan dan berupaya menjejaskan imejnya. Menurutnya dalam satu kenyataan ini telah tersebar di aplikasi WhatsApp adalah tidak wajar kerana disifatkan menyebarkan berita palsu. TDM memandang serius isu ini dan menegaskan bahawa kenyataan tersebut adalah tidak benar dan dilihat mempunyai unsur tidak baik oleh pihak yang terbabit. Menurut TDM, PTD dalam kenyataannya semasa sidang media di Majlis Penganugerahan Pingat Jasa Malaysia kepada Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM baru-baru ini hanya memperingatkan anggota tentera tidak boleh terlibat secara langsung termasuk turun padang berkempen bagi pilihan Raya Umum ke-15.
Baik, tular di media sosial bahawa terdapat dakwaan bahawa pengundi perlu mensanitasi tangan sebelum membuang undi serta cara pemakaian yang perlu dipatuhi ketika pilihan raya umum ke-15 Sabtu ini. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR menjelaskan pengundi tidak diwajibkan menggunakan pensanitasi tangan sebelum membuang undi pada hari pengundian akan datang. Dan selain itu, pihak SPR juga tidak menghalang seseorang mengundi dari memasuki pusat mengundi selagi mana ianya tidak menyalahi Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Akta 5. Untuk maklumat, pengundi hanya dilarang masuk sekiranya mereka memakai apa-apa pakaian dan peralatan yang memaparkan nama calon, simbol atau lambang parti politik di kawasan pusat mengundi. Pihak SPR turut menyarankan orang ramai agar merujuk 10 langkah pengundian di laman sesawang dan media sosial SPR. Berikut adalah antara do's and don'ts sepanjang tempoh pergerakan ke pusat perjumlahan rasmi undi pengiraan jumlah undi bagi PRU15 dan pengundi diingatkan semasa berada di pusat penjumlahan undi mereka perlu mengikut perintah yang sah daripada pegawai pengurus yang menjaga ketenteraman di pusat penjumlahan rasmi undi. Kegagalan menurut perintah yang sah daripada pegawai pengurus boleh dihukum dengan denda tidak melebihi RM3,000 mengikut peraturan 25D /10 Peraturan Pilihan Raya Perjalanan Pilihan Raya 1981. Manakala antara don'ts yang perlu diberi perhatian adalah semasa ketua tempat mengundi dengan bantuan eskort polis menjalankan tugas membawa peti undi, sampul khas yang mengandungi penyata dalam borang 13 dan sampul khas yang mengandungi penyata dalam borang 14 kepada pegawai pengurus di pusat penjumlahan rasmi undi. Mana-mana individu dinasihatkan supaya tidak melakukan perbuatan menghalang SPR dan PDRM dari menjalankan tugas menghantar peti undi ke pusat penjumlahan rasmi undi. Bahang pilihan raya semakin terasa dan untuk itu amatlah penting untuk anda mengetahui dan memahami tata cara mengundi bagi memastikan proses mengundi anda berjalan dengan lancar. Berikut anda akan saksikan tata cara mengundi untuk pilihan raya umum ke-15 akan datang dan apa yang anda perlu tahu sebelum anda pergi mengundi. Jom saksikan manual pengundi ini. Masuk ke dalam saluran dan berdiri di hadapan KP1. Serahkan kad pengenalan bersama dengan slip semakan atau screenshot My SPR SEMA anda kepada KP1. KP1 akan membuat semakan nama anda dalam daftar pemilih pilihan raya. KP1 akan membuat perbandingan wajah anda dengan kad pengenalan. Tunjukkan kedua-dua belah tangan anda kepada KP1 untuk diperiksa. KP1 akan meneriakkan nombor kad pengenalan dan nama anda. Muka surat 12, nombor bilangan 296, nombor IC 98. Pastikan nombor kad pengenalan dan nama anda diteriakkan dengan betul. Siti Nurlena binti Zainuddin. Bergerak ke hadapan KP2. Cuba simpan IC. Jari telunjuk kiri. Celupkan jari telunjuk kiri anda ke dalam botol dakwat pilihan raya. Bergerak ke hadapan KP3. Terima kertas undi daripada KP3 dan bergerak ke meja KTM untuk meletakkan telefon bimbit anda. Lipat semula kertas undi anda.
Ya, itu tadi anda boleh ikuti ataupun dengarkan langkah-langkah yang diberikan, atau anda juga boleh ikuti laman media sosial SPR bagi mengetahui dengan lebih lanjut apakah cara-cara yang betul bagi menghadapi Hari Pilihan Raya ke-15 nanti. Baik, kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Ya, baik. Undilah saya. Undilah saya. Undilah saya. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Beri saya 1 minit untuk #FaktaPRU. Bagaimanakah penentuan kedudukan calon di dalam kertas undi dibuat? Adakah dengan siapa sampai dulu nama calon tersebut yang pertama di dalam kertas undi? Tidak. Sebenarnya, apabila borang penamaan calon dihantar dan diterima lulus oleh SPR, pegawai pengurus yang dilantik hendaklah memutuskan dengan cara cabut undi susunan yang mengikut nama calon akan dicatatkan dalam kertas undi, iaitu Peraturan Pilihan Raya Perjalanan Pilihan Raya 11-2-A. Pegawai pengurus boleh melaksanakan kaedah cabutan undi dengan kaedah yang adil dan bersesuaian. Apabila cabutan undi selesai dibuat, maka nama calon akan dicatatkan mengikut susunan. #FaktaPRU. Jumpa lagi. Jangan lupa kewajiban pada negara. Bagi menjalankan proses PRU yang ke-15 ini, gelanggang PRU 15 sudah dibuka. Andalah penentu kepimpinan dan masa depan negara. Ikuti liputan komprehensif PRU 15 dari seluruh negara, mulai berita pagi hingga berita tengah malam. Laporan langsung dari ratusan lokasi sepanjang tempoh berkempen hingga ke detik keputusan rasmi. #MyPRU15 yang sahih DRTM. Dan kini kembali dalam Pastikan Sahih, kita teruskan dengan segmen Semasa. Bagi segmen Semasa, berita baik iaitu sebanyak 90% daripada 224,828 pengundi awal menunaikan tanggungjawab mengundi bagi Pilihan Raya Umum ke-15, dan pada Rabu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan pengundian awal dilaksanakan di 578 pusat pengundian dengan 970 saluran dibuka. Proses pengundian awal turut disaksikan ejen calon yang bertanding di bahagian pilihan raya berkenaan. Sementara itu, sebanyak 365,686 kertas undi pos dikeluarkan SPR pada PRU 15 dan Pilihan Raya Kecil Dun Bugaya Sabah. Tarikh pengundian telah ditetapkan oleh SPR pada 19 November ini. Kebajikan warga Felda terus jadi keutamaan kerajaan bukan hanya generasi pertama tetapi kedua dan juga ketiga. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika menyatakan komitmen itu berkata salah satu usaha yang dilaksanakan adalah pemberian lot tanah bagi pembinaan rumah untuk generasi kedua, sehingga kini 8,670 lot tanah dikenal pasti dan usaha tersebut akan diperluas ke seluruh rancangan. Felda beri lot ini, tidak ada bayaran kepada Felda, cuma mereka perlu membayar premium tanah, dan premium tanah dikeluarkan oleh Kajian Negeri. Jadi itu terserah kepada Kajian Negeri, tapi saya difahamkan rendah dia punya premium.
Kes isu fitnah membabitkan Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Rafizi Ramli terhadap Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkaitan projek tebatan banjir dirujuk kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Azmi Abu Kasim hari ini mengesahkan pihaknya ada menerima laporan polis berhubung kes berkenaan. Sebelum ini media melaporkan Rafizi mendakwa Kementerian Alam Sekitar dan Air dalam proses menganugerahkan projek penaan yang bernilai RM2 bilion secara rundingan terus ketika kerajaan semasa sudah dibubarkan. Tuan Ibrahim dalam satu kenyataan pula menyatakan telah mengarahkan peguamnya memfailkan saman fitnah terhadap Rafizi berhubung dakwaan tersebut. Komitmen dan keutamaan akan terus diberi dalam menyelesaikan secara berperingkat segala perkara yang tertunggak dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata usaha itu bagi memastikan setiap perjanjian termaktub dalam MA 63 dapat dilunaskan demi perubahan besar termasuk di Sabah. Perdana Menteri yang juga pengerusi jawatan kuasa khas MA 63 berkata banyak perkara telah dicapai menerusi jawatan kuasa khas MA 63 termasuk dalam aspek bayaran tunai petroleum daripada Petronas dan cukai jualan ke atas produk petroleum kepada negeri ini yang bernilai hampir RM5 bilion. Saya sebagai pengerusi jawatan kuasa khas MA 63 yang diwakili oleh Sabah, diketuai oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Setiap bulan kita akan membuat checklist dari segi perkara-perkara yang belum diselesaikan lagi. Jadi sedikit demi sedikitlah kita menyelesaikan, termasuk isu yang saya sebut pasal bayaran untuk hasil minyak melalui Petronas dan sebagainya. Dan rancangan masa depan pun telah pun dibincang dengan pihak negeri Sabah. Komitmen Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk mengecilkan saiz kabinet sekiranya Barisan Nasional kembali mendapat mandat baharu selepas pilihan raya umum ke-15 disifatkan berasas dan mampu dilaksanakan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata ini kerana ia dibuat berdasarkan kepada pengalaman dimiliki Perdana Menteri ketika memimpin negara. Dan selain itu, Barisan Jemaah Menteri juga akan terdiri daripada individu yang mempunyai pelbagai kepakaran. Mengecilkan itu sesuatu yang dialu-alukan, ya, supaya misalnya perbelanjaan, pembagian tugas dan sebagainya, kerana dia pengalaman jadi Perdana Menteri, dia tahu di mana yang boleh dia kecilkan. Jadi kalau dia buat komitmen itu, komitmen yang ada asas, dan saya yakin PM akan melakukannya. Parti-parti politik Sabah dan Sarawak tidak boleh diketepikan dalam pembentukan kerajaan persekutuan selepas PRU15 akan datang. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Barisan Nasional BN sedia bekerjasama dengan Gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS bagi membentuk kerajaan persekutuan. Tambahnya, Gabungan Parti selepas pilihan raya perlu diputuskan oleh parti, bukannya dibuat oleh mana-mana individu. Dia berkata demikian dalam program Bual Bicara Khas Kestabilan dan Kemakmuran Bersama Perdana Menteri di TV1. Saya akan memfokuskan kepada pembangunan Sabah dan Sarawak dari segi pembangunan infrastruktur, meningkatkan ekonomi di kalangan rakyat di Sabah dan Sarawak, dan seperti yang kita janjikan, layanan kepada Sabah dan Sarawak adalah sama saja dengan layanan kepada Semenanjung. Malah dari segi tumpuan kepada pembangunan infra dan sebagainya akan diberikan, kita utamakan, kita berikan kelebihan kepada Sabah dan Sarawak. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP melaksanakan pemantauan ke atas penjualan jersey tiruan di seluruh negara. Ia bersempena kejohanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2022 yang bakal berlangsung pada 20 November sehingga 18 Disember 2022. Berdasarkan statistik penguatkuasaan berhubung pakaian tiruan yang dilakukan di seluruh negara sejak 5 tahun kebelakangan ini bermula 1 Januari 2018 sehingga 31 Oktober
Oktober 2022, sebanyak 526 kes telah dihasilkan melibatkan nilai rampasan berjumlah 11.6 juta ringgit. Tindakan penguatkuasaan melibatkan pelbagai jenis barangan lain juga dijalankan, antaranya melibatkan makanan, minuman, kosmetik, bahan petroleum, barang elektrik, alat ganti kenderaan, alat komunikasi, perkakasan komputer dan sebagainya. KP dan HGP sentiasa menjalankan kerjasama dengan pemilik cap dagang berdaftar bagi memastikan setiap aduan dan tindakan penguatkuasaan yang diambil di bawah Akta Cap Dagangan 2019 dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan, termasuklah aktiviti penjualan barang tiruan yang dilakukan secara dalam talian. Baik, warga asing yang memegang pas jangka panjang PJP kini boleh menggunakan kemudahan pagar automatik di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA berbanding sebelum ini hanya boleh digunakan oleh warga negara Malaysia sahaja. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Zaimi Daud berkata kemudahan ini akan dilaksanakan secara rintis bermula 15 September lalu dan perluasan kemudahan ini dijangka memberi manfaat kepada hampir 2 juta pemegang pas lawatan kerja sementara PLKS dan pemegang pas lawatan jangka panjang PLJP pelbagai kategori. Termasuk di dalam kategori yang dilarang masuk ke Malaysia. Ya. Pintu autogate itu tidak akan terbuka kerana mereka ini telah pun disenarai hitam di bawah Seksyen 9 Akta Immigration. Dan maklumat mereka ini direkodkan di dalam sistem MyAIMS. Sekiranya mereka cuba untuk melalui autogate ini, pintu tidak akan terbuka dan pegawai bertugas akan mendapat makluman daripada sistem. Dan bagi mereka yang menggunakan produk, prosedurnya adalah sama seperti mana mereka melalui manual, counter manual. Iaitu akan dibuat pemeriksaan untuk memastikan bahawa mereka adalah subjek sebenar yang memegang pasport berkenaan. Dan pastikan sahih berat seketika, kita kembali lagi selepas ini dengan segmen notifikasi. Proses pilihan raya. Pertama, terdapat pembubaran Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Kedua, pihak Suruhanjaya Pilihan Raya terima pemakluman rasmi daripada Speaker. Ketiga, mesyuarat khas Suruhanjaya Pilihan Raya akan diadakan. Keempat, pegawai pengurus terima writ daripada Suruhanjaya Pilihan Raya. Kelima, pegawai pengurus akan mengeluarkan notis. Keenam, proses penamaan calon. Ketujuh, kempen akan dijalankan. Ke-8, pengundian awal. Ke-9, proses pengundian. Ke-10, penjumlahan rasmi untuk undi dan keputusan pilihan raya. Jom jalankan tanggungjawab kita. Selamat mengundi. Pesanan ini daripada RTM. Untuk muat naik sebarang video dan juga berkongsi pengalaman anda sewaktu hari pengundian dengan menggunakan caption dan hashtag MyPRU15. Video anda akan disiarkan semasa siaran langsung Hari Pengundian Pilihan Raya Umum ke-15. Undi anda, penentu masa depan negara. Baris disusun, bergerak mengikut strategi. Pertempuran atas satu tujuan. Yang tewas harus berundur. Andai salah percaturan, kawan menjadi lawan. Dari yang dihormati akan dipandang sepi. Politik jalan menegakkan kebenaran, bukan kebencian. Percaturan harus benar demi mengubah lanskap politik negara. Kini Malaysia harus dipacu menjadi aspirasi membantu rakyat dan bukan tumpuan soal kekuasaan. Undi bukan sekadar pilihan. Ia adalah tanggungjawab. Dan ini penentu.
Saksikan secara langsung keputusan penuh PRU ke-15 di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Kita teruskan dengan segmen terakhir, notifikasi. Baik, malam ini dalam naratif khas bersama dengan Dr. Muhammad Maliki Muhammad Rabi, iaitu Pengarah Pusat Belia Antarabangsa, dan Dr. Muhammad Taufik Yaakob, Penganalisis Universiti Malaysia, dengan kupasan calon muda dampak atau tidak pada pukul 8.30 malam bersama dengan pengacara Syed Munawar dan juga Ismail Adnan. Saksikan di TV1, juga di saluran berita RTM, MyFreeview 1, 2, 3 dan juga menerusi RTM Klik. Baik, dan juga jangan lupa untuk saksikan Untuk Mu Malaysia juga malam ini jam 7 malam bersama dengan tetamu undangan yang amat berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Az-Zawhari bin Tun Datuk Abang Haji Gopeng bersama pengacara Fazlil Hisham Afandi dan Mio Adlan dengan tajuk perbincangan Stabil, Maju dan Makmur. Baik, saksikan perlawanan pertama Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Qatar bertemu dengan Ekuador secara percuma hanya di RTM TV2, TV OK, juga melalui sukan TV RTM secara online, juga di RTM Klik. Baik, perlawanan pertama Piala Dunia FIFA Qatar 2022 siarannya akan bermula seawal pukul 10.45 malam di RTM. Baik, tinggal 3 hari sahaja lagi sebelum pilihan raya umum ke-15 berlangsung. Pastikan anda membuat pilihan dengan bijak dan juga jalankan tanggungjawab